Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana minal muslimin was-sha'imin fi syahr Ramadan al-mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa mastanna bi sunnatihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innal hamda wan ni'mata lillah. Sungguh segala puji dan nikmat kurnia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah milik Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua insya-Allah. Sebelum saya meneruskan siri tazkirah keempat ini, terlebih dulu saya merakamkan kesedihan dan ucapan takziah atas kehilangan seorang tokoh murabi ummah, almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, pada hari ini, hari Jumaat 15 Ramadan 1441 Hijriah. Seorang tokoh yang dikenali sebagai pendakwah yang tersohor di Malaysia ini dan di sebelah Asia Tenggara, khusus Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand, yang digemari ramai, telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Mari sama-sama kita hadiahkan satu Fatihah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya arhamar rahimin. Tuan-tuan muslimin muslimat, para shaimin wa shaimat, rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada hari ini tazkirah yang keempat saya membicarakan tentang bagaimanakah puasa umat yang terdahulu sebelum puasa ini diwajibkan ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang kaum muslimin muslimat hamakumullah, kalau kita melihat Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi salam, suatu baginda berdua keluar daripada syurga Allah, lalu baginda berdua berpuasa. Dikatakan oleh ulama, Nabi Adam, Siti Hawa puasa kerana nak menebus dosa terhadap keterlanjuran mereka memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Yang keduanya, kita melihat bagaimana puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud pernah berpuasa, tapi Nabi Daud puasa sehari puasa, sehari berbuka. Dan puasa Nabi Daud inilah puasa yang terbaik. Nabi SAW menyebut puasa yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah puasa Daud, Nabi Daud AS. Nabi Daud puasa sehari dan berbuka sehari. Kemudian tuan-tuan, kita melihat bagaimana puasa dilakukan oleh Nabi Musa AS. Nabi Musa, tuan-tuan, suatu Nabi baginda bermunajat di Bukit Tur Sina selama 40 hari 40 malam. Baginda berpuasa daripada makan roti dan air. Insya-Allah. Subhanallah. Itu pasti dilakukan oleh Musa AS. Kemudian kita melihat bagaimana puasa yang dilakukan oleh Nabi Isa
dan dengan kaum penyokongnya yang terkenal dengan gelaran Al-Hawariyun. Nabi Isa berpuasa tuan-tuan daripada makan daging, ikan, telur dan susu. Sebut oleh ulama ada 4 makanan yang tak dimakan. Ya, jadi ulama menyebut maksudnya bagaikan Nabi Isa ni berpuasa daripada makan barang-barang atau benda yang bernyawa, berdarah. Seperti ikan, seperti telur, ya, daging, susu. Ya. Sama 40 hari. Lama 40 hari. Ya, 40 hari lama. Kemudian kita lihat golongan orang-orang Yahudi dan Kristian. Mereka ni puasa lebih sebulan. Ada orang mengatakan mereka puasa sama 50 hari. 50 hari, Nabi Isa 40 hari. Mereka puasa 50 hari. Sedangkan kita asalnya 30 hari sebulan. Kerana golongan para cendekiawan atau para cerdik pandai dalam agama Yahudi Kristian ni, sebagai para rahib mereka suka minda, suka ubah. Dan kita asal menyebut puasa 30 hari sebulan, mereka tambah 50 hari. Ya, kononnya mereka tidak mau puasa suatu musim sejuk, panas dan sejuk. Suatu musim panas dan sejuk, mereka suka puasa pada waktu musim bunga. Ya. Lalu mereka menukar pada sebulan, tempoh sebulan puasa, sehingga ke 50 hari mereka puasa. 50 hari. Ya. Kemudian sehinggalah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk puasa di bulan Ramadan secara sepenuh. Sebelum Rasulullah puasa kan, kewajipan puasa Ramadan ini, Nabi dah ada dah berpuasa sebelum itu. Nabi dah lakukan amalan puasa seperti puasa pada hari Ashura 10 Muharram dan 3 hari setiap bulan baginda berpuasa. Ya. Dan ini diikuti oleh golongan Yahudi dan Nasrani, Kristian di Madinah waktu itu. Ya. Dan Nabi puasa pada hari Ashura dan Nabi menambah sehari atau Nabi melakukan amalan puasa sebelum pada 10 Ashura itu, iaitu pada hari Tasu'a. Kerana Nabi nak membezakan amalan puasa orang Islam dengan amalan puasa orang Yahudi. Kerana mereka puasa ni kerana kesyukuran mereka Nabi Musa dapat diselamatkan dari Fir'aun. Bani Israel dapat diselamatkan daripada kekejaman Fir'aun dan tentera-tenteranya. Lalu kerana itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah SWT, maka golongan Yahudi ini yang berpuasa melahirkan kesyukuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka puasa pada hari Ashura. Ya, asalnya puasa pada hari Ashura 10 hari. 10 pada hari ke-10 pada hari Ashura. Ya. Jadi sunat itu untuk kita sama ada kita puasa pada hari 9 Ashura dan 10 Ashura ataupun 10 Ashura dan 11 Muharram sesudah itu. Bolehlah buat antara dua itu. Ataupun kalau kita tak boleh buat 2 hari puasa pada bulan Muharram ni, kita buat pada hari Ashura. Kerana puasa pada Ashura 10 Muharram itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tu puasa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sehinggalah turunnya ayat Allah SWT merintahkan umat Muhammad SAW puasa entah. Dan muslim-muslimat rahimakumullah, kalau kita merasai payah sukar kita puasa 30 hari, keletihannya dengan kepanasannya, tuan, nampak 3-4 hari ni panas tuan. Ya, 3-4 hari ni panas. Ya, 10 ni hujan. Ya, maka Allah turunkan panas 4 hari dah masuk hari ni, sakit 3-4 hari kita dah melalui waktu panas. Ya, mungkin panas panjangnya ataupun turun saat hujan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nampak hujan rintik sikit, alhamdulillah. Nah, hari ni hari yang ke-15 kita berpuasa. Nah, kalau sekiranya kita merasa payah dengan kita menahan diri daripada makan dan minum, berlapar, berdahaga, tapi ingat tuan-tuan,
umat yang dahulu mereka telah melalui kepayahan yang amat sangat. Ya, telah pun melalui kepayahan ya, yang amat sangat, dan sehingga mereka ada yang puasa lebih daripada 30 hari, 40 hari, 50 hari. Ya, itulah tuan-tuan. Ada yang puasa seperti puasa Nabi Allah Daud dengan kaumnya tuan, sehari, dan mereka buka sehari tuan. Jadi ini menunjukkan bahawasanya puasa itu sebenarnya bukan menyusahkan, bukan mendera ya, manusia yang beriman kepada Allah, tetapi sebenarnya puasa itu mendidik kita, mentarbiah kita supaya kita kenang waktu silam, waktu lampau, tu sejarah dulu-dulu, sejarah umat dahulu, mereka lebih suka daripada kita tuan. Kita bayangkan kita ni dalam suasana kita, suasana yang moden ini, suasana yang canggih ini tuan. Jadi berbeza dengan dunia dahulu, dunia umat dahulu, jauh berbeza dengan kita tuan. Ya, jadi sebab itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala, dan seterusnya kita terus mengharapkan supaya amalan puasa kita pada hari ini dan hari-hari seterusnya diterima, diperkenankan oleh Allah sebagai amalan soleh. Dan semoga sekadar itulah tazkirah memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Dan aku qul hadza wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.